Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan muslim muslimat dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan pada kita, terutama sekali nikmat Islam dan iman, dan nikmat untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai mati. Kita dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala redha dengan kita dan menjadikan kita orang yang sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila insya-Allah. Tuan-tuan menggantikan Ustaz Syahrum kerana dia ada keuzuran sikit. Jadi saya sebagai biasa InsyaAllah bagaimana biasa saya akan membincangkan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini insyaAllah saya nak menyebutkan tentang Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ahlul Bait Ahli Sunnah, bukan Ahlul Bait Syiah. Itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis banyaklah ya, tentang kepentingan kita ambil cakna terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat yang kalau tuan-tuan perasan kita baca dalam tahlil, ya, sesungguhnya innama yuridullah yudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak menyucikan Ahlul Bait. Itu ayat itu turun di rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Dan itu ayat itu membincangkan tentang isteri-isteri Nabi, bukan tentang Fatimah radhiyallahu anha, bukan tentang Sayyidina Ali, bukan tentang Sayyidina Hasan, bukan tentang Sayyidina Husain. Cuma selepas itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dalam kisah dia, dalam baju yang kasar tu, sebagai Ahlul Bait. Nabi kata hadza ahli baiti, inilah ahli baitku. Jadi sebelum tu ayat itu turun di rumah isteri Nabi, dan ayat itu membincangkan tentang Allah Ta'ala nak menyucikan dosa tu adalah kepada isteri-isteri Nabi. Yang nombor satu Ahlul Bait ni ialah isteri Nabi. Yang kedua barulah anak menantu, cucu dan sebagainya, ya, dan pak-pak saudara dan sepupu, termasuk Sayyidina Ali lah, yang Nabi maksudkan dalam jubah itu. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Hajar mengatakan demi Allah, ayat ini katanya adalah untuk isteri Nabi dulu yang mula-mula sekali. Nah, tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan kepentingan Ahlul Bait ini. Antara lainnya, kenapa kita perlu menghormati dan memuliakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah isteri Nabi, anak-anak Nabi, menantu Nabi, cucu Nabi. Ya, kenapa? Kerana banyak juga sumber agama ni diambil daripada anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 2000 lebih. 2000 lebih. Ada mengatakan sampai 5000.
Sama ada dia lebih sikit pada Abu Hurairah ataupun Abu Hurairah lebih sikit daripada dia. Lebih. Sama ada begitu. Yang lain tidak ada. Dan banyak kalau tuan-tuan tengok hadis-hadis berkenaan dengan keluarga, berkenaan rumah tangga, berkenaan dengan pelayanan, berkenaan dengan hubungan suami isteri, banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Banyak. Dan akibatnya kalau kita menolak Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya tidak ambil kisah terhadap peribadi Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebabkan banyak sumber-sumber agamanya boleh dikritik, boleh dipertikai. Tak, macam hadis Nabi turun dalam satu selimut. Kerana wahyu turun dalam satu selimut. Nabi SAW bermaksud dengan Aisyah, yang mana wahyu ni tidak pernah turun kepada isteri-isteri yang lain kecuali pada Aisyah. Nanti kalau tuan-tuan baca hadis ni, baca komen daripada musuh-musuh Islam, dahsyat. Dia kata ini hadis mengapu, hadis mengada-ngada yang diriwayatkan oleh Aisyah, nak suruh orang ni mulia ke dia. Ada ayat-ayat hadis yang tentang Nabi tidur atas paha Aisyah, yang masa itu Aisyah tu sedang uzur dalam keadaan haid. Nabi tidur. Lepas tu Nabi baca Quran pula tu. Ada dalam Bukhari ada. Hadis dalam yang membincangkan tentang bulan puasa, Nabi mencium Aisyah. Banyak riwayat Aisyah, tak ada riwayat Ummu Salamah ke, Saudah ke. Jarang tuan-tuan. Kita pun jarang dengar daripada Saudah, daripada Ummu Salamah ke, daripada Juwairiyah ke, daripada Zainab ke, daripada Safiyah ke. Jarang. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau pertikai salah seorang isteri Nabi ataupun mentohmah, menuduh isteri-isteri Nabi ni sebagai suatu yang membawa kesilapan, maka dia banyak cacatnya agama. Contohnya, dituduh Aisyah radhiyallahu anha terlibat dalam peranjaman. Kenapa? Kerana peranjaman tu yang terlibat tu Zubair. Zubair ni abang ipar dia. Abang ipar apa nama Aisyah radhiyallahu anha, suami pada Asma. Jadi mengatakan lawan Sayyidina Ali sampai Zubair telah mati ke diri. Jadi semua tu dia akan menyebabkan cacatnya agama. Orang yang macam ni boleh percaya menyokong abang ipar dia sebab semata-mata kerana darah daging, sanggup lawan khalifah yang telah dibai'ah oleh orang Islam. Akhirnya ramai yang percaya. Tuduhan-tuduhan terhadap isteri Nabi, contohnya dikatakan Hafsah anak Sayyidina Umar, Nabi pernah menceraikan Hafsah. Saya baca buku, ada tulis. Kemudian Nabi rujuk balik, padahal Nabi tidak menceraikan pun. Cuma ada riwayat sahabat pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kata Nabi telah menceraikan isterinya. Lalu sahabat terkejut, Abu Bakar terkejut. Abu Bakar pun pergi tanya, betul ke? Nabi kata tak. Dah sahabat cerita, dah sahabat faham begitu. Dia faham macam tu. Dia bukan menipu sahabat. Dia faham macam tu, dia beritahu dah. Bukan dia menipu, dia salah faham. Jadi tuan sekalian, menuduh Nabi SAW menceraikan Hafsah. Bahkan ada yang mengatakan bahawa Nabi pernah menceraikan seorang isterinya, yang mana semasa dia kahwin tu isterinya tidak cerita dia ada penyakit kulit, lalu dia cerai. Amboi, bini kita stroke, bini orang Melayu stroke pun tak cerah. Bini Nabi ni ada penyakit kulit sikit, cerah terus. Apa pandangan masyarakat terhadap Nabi SAW? Ini ada dalam TV, radio duk cerita.
Cuma Nabi tidak sempat menyetubuhinya. Karena kalau Nabi sudah bersama dengan dia, dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Sebab dia ummahatul mukminin. Tapi ni maknanya lepas kahwin tu Nabi tengok ada kecacatan pada tubuh dia. Ada kata sopak, ada kata penyakit kulit lah begitu. Lalu Nabi cerai. Ini ada dalam buku tuduhan terhadap peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 36 tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya soalan ni. Dia kata Nabi pernah menceraikan isterinya, Muhammad pernah menceraikan isterinya kerana tak puas hati sebab bini dia ada masalah penyakit kulit. Lalu dia jawab lah. Dia jawab nak bela Nabi lah. Dia kata kalau bini kita pun, kalau ada sakit, kalau ada penyakit, takkan kita tak cerai? Takkan kita cerai bini kita? Nabi tak buat begitu. Ya. Contoh lagi, Ramlah, apa nama, Ummu Habibah, nama dia Ramlah. Ummu Habibah tu anak dia, cucu Abu Sufyan. Ramlah tu apa nama ni, anak Abu Sufyan, kakak Muawiyah, kahwin dengan Nabi SAW. Ubaidillah, suami Ramlah tu semasa hijrah ke Habasyah, masa hijrah yang pertama tu pergi ke Habasyah. Kemudian ada banyak riwayat menyebutkan bahawa beliau ni murtad dan masuk Kristian. Suami kepada isteri Nabi sebelum kahwin dengan Nabi lah, pergi ke Habasyah kemudian murtad. Padahal riwayat itu belum pasti lagi. Dan dalam keadaan hukum, dalam keadaan kita, dalam keadaan fiqh yang belum pasti, kita tak boleh ambil sebagai hukum, tak boleh buat ketetapan, kecuali terima yang asal, iaitu dia masih Islam. Dan dari segi logik, dari segi munasabahnya, tak mungkin. Pasal orang-orang Islam yang mula-mula ni masuk Islam, dia kuat iman dia. Sebab dia tak akan masuk Islam kalau main-main. Dia tak akan masuk Islam kalau bersetakat-takat nak ikut bini sebagainya, kerana harta tak mungkin. Kemudian contoh Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahawa turunnya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang ya ayuhan nabi lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik, itu wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah pada kamu semata-mata tabtaghi mardata azwaj, semata-mata nak mencari apa panggil, nak ambil hati bini, kalau kita bahasa mudah, nak ambil hati isteri, nak mencari kedai isteri dengan menghalalkan apa dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Betul cerita tu. Nabi balik rumah Hafsah ataupun rumah Aisyah, dia bergilir lah daripada rumah isteri lain. Nabi diberi madu, tapi Aisyah ni dengan Hafsah sepakat, kita kata bila Nabi balik kena makan madu, kita tutup hidung, supaya buat-buat macam bau tak sedap lah. Jadi bila Nabi tahu macam tu, Nabi kata kenapa? Dia kata busuk abang benda ni. Nabi kata tak apalah, aku tak akan makan dah lain kali. Begitu ayat. Ya begitu. Tapi maksudnya itu hubungan rumah tangga yang ada sekali-sekala perasaan cemburu isteri-isteri kepada isteri yang lain, itu biasalah. Tu. Tapi tidak bermakna itu satu dosa besar bagi Aisyah dan Hafsah. Itu kehidupan rumah tangga, dan Nabi pun tak marah dia. Lepas ayat tu turun, Nabi pun tak marah. Dan Nabi pun maksudnya bukan haram tu memang haram dari segi syariat, mana bagi Nabi sendiri. Tapi walaupun sikit saja masalah Nabi, Allah Ta'ala tegur. Macam dalam perang Badar, Allah Ta'ala tegur. Sepatutnya tidak perlu ambil lagi tebusan, patut kena bunuh dulu orang kafir. Tapi Nabi ambil tebusan, Allah Ta'ala tegur sikit pun bagi Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, contoh-contoh yang saya bawa tadi, kalau kita baca dan kita cerita pula ke orang, jadi seolah-olah kehidupan Nabi, isteri-isteri Nabi ni tak boleh buat ambil contoh. Di mana iktibar sebagai contoh untuk isteri Nabi SAW, untuk dicontohi oleh anak-anak. Isteri Nabi ni adalah mak kita, dia ummahatul mukminin, isteri Nabi. Sebab tu haram kahwin dengan isteri Nabi. Jadi kalau mak perangai macam tu,
tak mustahil lah kalau di Malaysia ni setiap 15 minit ada pasangan yang bercerai. Setiap 15 minit. Tak bercerai pun, jumpa di bus stop pun boleh sampai ke jenjang pelamin. Salah nombor telefon boleh sampai ke jenjang pelamin. Lepas tu doa pula, semoga kekal hingga kat anak cucu. Lepas mati, kat nak mati bercerai. Pasal doa kawan-kawan sampai kat anak cucu je. Jadi tuan sekalian, kalau isteri-isteri Nabi ni dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, menyebabkan cacat agama. Antara lain ayat Al-Quran, in kuntunna turidun hayatad dunya. Ayat yang Nabi sebut, Allah Taala sebut tu, kalau Nabi offer kepada isteri dia, kalau kamu nak kemewahan dunia, aku ceraikan kamu dan beri mutaah pada kamu. Padahal ayat tu turun itu untuk menguji isteri-isteri Nabi. Allah Ta'ala suruh tanya isteri Nabi, nak Nabi ke nak harta? Kalau nak harta, Nabi boleh beri. Tapi bila Nabi tanya soalan ni mula-mula kepada Aisyah, Aisyah kata, saya kahwin bukan kerana harta, tak, kerana Rasulullah, kerana Allah. Kahwin dengan Rasulullah. Mula-mula Nabi tanya Aisyah. Tapi ayat tu dieksploitasi, mengatakan isteri-isteri Nabi ni gila harta dan sebagainya. Banyak. Jadi kalau isteri Nabi cacat, menyebabkan banyak sumber-sumber agama jadi tak betul. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam Muslim, dalam riwayat Muslim, hadis yang 2408, hadis yang panjang, saya bahasa maksudnya. Antara lain, wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa yang hampir saja utusan Tuhanku, yakni malaikat maut, datang menjemputku lalu aku memenuhinya. Aku akan meninggalkan kepada kamu thaqalain, yakni dua perkara yang berat. Yang pertama, kitabullah, yang bersih petunjuk dan cahaya, dan berpegang teguhlah kepada kitab Allah. Kemudian kata Nabi SAW, dan ahlul baitku, dan ahlul baitku. Aku mengingatkan kamu kepada Allah tentang ahlul baitku. 3 kali Nabi sebut. Nabi sebut, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi sebut 3 kali. Yang ini aku ingatkan kamu tentang ahlul baitku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi dengan izin Allah Taala, Nabi tahu selepas dia wafat fitnah banyak terhadap isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Macam-macam, terutama sekali Aisyah radhiyallahu anha. Macam-macam cerita. Dan setakat ni lah, kalau tuan-tuan tengok, tak ada lagi orang buat buku tentang isteri Nabi SAW yang agak lengkap, termasuk Khadijah sendiri, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Tebal buku, ramai orang buat. Antaranya Sulaiman An-Nadawi. Sulaiman An-Nadawi ada buat buku tentang Aisyah, tajuk khusus Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga orang Melayu buat tentang Khadijah pun, ada juga orang Arab pun buat. Tapi dari segi konflik tu tidak banyak. Tak. Manusia ni perangai masa dia ada. Kalau tak ada konflik, tak baca sangat. Tak. Macam novel lah, tak ada konflik orang tak baca. Drama TV tak ada konflik orang tak tengok. Tak. Cerita gitu, tak ada apa orang tak baca. Jadi Aisyah ni radhiyallahu anha, konflik dia banyak. Macam-macam tuduhan terhadap Aisyah adalah dengan Muawiyah dalam Isra Mi'raj. Tak, dalam Isra Mi'raj. Padahal buku-buku ahli sunnah dah kita baca ni. Dia kata antaranya, kalau tak silap saya, Dr. Abdul Halim, orang Mesir, dia tulis, dia kata ada riwayat Aisyah dengan Muawiyah. Dia kata bahawa Nabi SAW Isra' Mi'raj ini hanya dengan ruh, bukan dengan ruh dan jasad. Ada. Padahal tak ada pun. Riwayat inilah fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan Muawiyah. Lepas tu dengan Muawiyah pula, Aisyah bergaduh dengan Muawiyah sebab Muawiyah telah membunuh seorang sahabat zaman masa pemerintahan dia, sebab sahabat ni mengutuk pemerintahan Muawiyah dan mengutuk kepimpinan yang dilantik oleh Muawiyah, iaitu Ziyad bin Abihi. Nama dia
Fudail. Kalau tak saya nama dia Fudail, lalu dia bunuh. Lalu Aisyah tak nak tegur Muawiyah. Pergi ke Mekah pun tak nak jumpa, pergi Madinah pun tak nak jumpa. Jadi macam ni ke sifat isteri Nabi dengan anak-anak. Kalau marah, kalau salah tegur, bukan tak nak jumpa. Cerita. Kalau kita baca mendata, tak rasa apa. Dan kita baca dia ada 3 step. Yang pertama, kita membaca secara mendata. Macam kita baca surat khabar, baca majalah. Baca surat khabar kita tengok gitu, tengok gambar kemalangan. Muka ada, nama kita tak baca. Kadang-kadang baca nama pun tak perasan. Yang kemalangan tu kawan kita. Orang telefon baru tahu. Kita tak tahu ke kawan kita mati. Bila? Semalam, kemalangan. Masuk surat khabar. Aku baca dah hari ni. Tengok sekali lagi. Baru perasan. Kawan. Pasal kita panggil membaca secara mendata saja. Baca juga. Yang kedua, orang baca ni dia secara untuk dapat maklumat. Ni ustaz ni. Orang motivasi, dia baca untuk dapat maklumat. Dia ambil, lepas tu dia ceramah. Itu untuk dapat maklumat. Yang ketiga, orang membaca secara kritis. Baca secara kritis ni baca nak dapat maklumat, baca nak tahu betul ke salah, baca nak memperbetulkan keadaan. Ni lambat sikit lah. Lambat. Dia kena banyak sources, banyak sumber, banyak marajih. Kalau tidak, jadi macam pembacaan biasa ataupun untuk dapat maklumat baca. Lepas tu cerita. Saya balik pergi satu cuti sekolah. Dalam radio satu negeri, saya buka radio negeri tu, saya dengar cerita ustaz cerita, sedap cerita. Dia cerita bersungguh cerita. Sonoma pernah dicaci di Mekah tu, dia dicaci dan dicabar oleh kafir Quraisy yang lain. Masa tu Sayyidina Umar pun tidak Islam lagi. Cerita tu lah cerita bunuh anak dia, tapi sedap dia cerita dalam radio. Saya satu keluarga, anak-anak pun dengar, isteri pun dengar. Saya kata tak betul cerita tu. Bersungguh cerita. Dia dicabar ni Omar ni, ini versi lain ni. Tak. Dicabar oleh kafir Quraisy yang lain. Masa tu dia belum Islam lagi. Kamu duk suruh orang lain bunuh anak perempuan, kamu tak bunuh anak perempuan kamu tu. Dia pun balik ambil anak dia. Dia besar tu, tarik, pergi gali kubur, gali lubang, pasir jatuh atas kepala ni. Anak dia sapu, ayah nak buat apa ni, ayah nak buat apa. Dia senyap, ayah buat apa. Waktu dah dalam, dia pun ambil anak dia, campur dia pun tanam. Macam cerita kartun. Dia kalau kita baca begitu, ataupun kalau baca fikir juga, tak apalah, zaman jahiliah saya nak buat pun zaman jahiliah, kalau buat pun tak ada apa, dia masuk Islam habis dosa dia. Tak, kita kata gitu. Orang kafir, orang anti Islam, anti sahabat, dia tak fikir macam tu. Dia kata orang jahat macam ni kalau masuk Islam pun boleh percaya ke tidak? Dia ikut situ. Macam kita masyarakat yang baik. Contohnya bekas banduan dah, bekas banduan dah. Banduan, batu penagih dah. Kita yang baik, kita terima dia. Tak apalah, nak kerja marilah, nak masjid marilah. Tapi bagi orang yang tak suka dengan dia, orang kata apa? Boleh percaya ke dia ni? Nampak baik ni. Bekas banduan tak boleh harap. Ada juga orang yang pandang macam tu. Dia kadang-kadang memang tak boleh harap betul pun. Mari masjid. Baru keluar pusat giat, pusat serenti, tengok. Pakat tengok tong tu. Berhati-hati. Hilang motor sebiji semalam, Surah Al-Rasyidin. Saya baru sampai daripada Kelantan. Apa ni budak beritahu, motor hilang Surah Al-Rasyidin EX5. Nak husnuzon satu hari juga. Saya balik kampung hari Jumaat semalam, kemarin hari Jumaat, turun kereta kancil 3 orang pakai kopiah. 2 naik kereta, seorang lagi buat lagi motor pakai kopiah.
Tapi tak nak cerita tuan-tuan sekalian, persepsi orang tu bila mendengar cerita tu lain. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Sama juga dengan Sayyidina Umar, dengan cerita isteri-isteri Nabi ni. Tak, dengan Aisyah, dengan Hafsah. Dia banyak Hafsah, Aisyah nombor satu, yang kedua Hafsah. Banyak cerita. Pasal apa? Pasal dua-dua ni anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina Abu Bakar. Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, Hafsah anak Sayyidina Umar. Dua-dua ni pula banyak berjasa pada Islam. Hak tu yang Syiah tak suka, hak ni hak Yahudi tak suka, hak ni yang orientalis tak suka ni. Sebab tu dia perburukkan dua orang ni. Macam Khadijah radhiyallahu anha, tak sangat, bahkan hampir tak ada cerita Khadijah. Yang lebih-lebih pula ada. Yang lebih-lebih, yang katanya sampai Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah, ambillah hartaku dah, kalau tak ada harta pun, kalau boleh jual-jualah tulang belulangku. Ambo dah, untuk menegakkan Islam. Padahal tak ada pun riwayat begitu. Habis lebih-lebih pula. Kemudian nama isteri Nabi yang lain tak banyak lah, tak banyak. Tak ada yang lain yang buruk. Tapi kalau Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma, dua-dua ni teruk. Pasal apa? Pasal dia ni anak Sayyidina Abu Bakar dan seorang lagi anak Sayyidina Umar. Tapi Nabi sebut tuan-tuan sekalian, uzakirukum fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Ingat, aku ingatkan kamu kepada Allah tentang ahlul baitku. Ya. Nah, kemudian Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli baitnya. Jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahlul baitnya. Inilah yang sepatutnya, hal yang sepatutnya kita ambil berat tentang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Antaranya yang patut kita ambil berat iaitu kemuliaan nasab mereka tetap abadi, dan mereka lebih istimewa daripada yang lain-lain dari segi nasab. Pasal apa? Isteri Nabi SAW ni, nasab dia dengan Nabi tak putus. Sebab dia adalah isteri Nabi SAW. Di dunia lagi ada keistimewaannya, iaitu dia tak boleh kahwin dengan siapa-siapa selepas Nabi SAW wafat. Dan dia adalah ibu kepada orang Islam. Memang sangat istimewa. Dan semua isteri Nabi adalah ahli syurga. Semua isteri. Cuma Nabi tak sebut dalam nama seorang-seorang tu. Sahabat-sahabat pun ramai ahli syurga. Cuma yang Nabi sebut 10 orang tu je. Yang lain banyak lagi Nabi tak sebut. Tapi isyarat jelas, ahli Badar ahli syurga. 313 orang semua ahli syurga. Termasuk cerita hak kata Sa'labah tak bayar zakat, tu pun mengarut. Ahli Badar, ahli Badar. Lepas tu saya nak, tak apalah itu. Dan kemudian bahawa ahlul bait ini, isteri Nabi ke, anak menantu Nabi ke, cucu Nabi ke, mereka ni seperti bahawa mereka itu seperti selain mereka, sebahagian mereka ada yang soleh dan ada yang selainnya, dan bahawa mereka itu masuk dalam kategori sabdanya, waman abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Sesiapa yang amal perbuatannya memperlambat dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan, maka nasabnya tidak akan mempercepatkannya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Walaupun istimewa, tetapi amalan tetap masing-masing. Walaupun anak cucu Nabi SAW ataupun isteri Nabi sendiri pun. Ya. Mana kalau dia dari segi amalannya bermasalah, maka dia masalah. Nasab tetap nasab. Tapi kalau isteri-isteri Nabi, umumnya kalau kita baca sejarah yang sahih, dia adalah yang terbaik, sebab dia adalah sumber agama. Kalau isteri Nabi bermasalah, maka riwayat daripada isteri Nabi bermasalah. Dan bila riwayat bermasalah, kita nak ambil macam mana? Kalau kita pegang juga mana? Pegang kepada riwayat yang bermasalah, makna hukum tu bermasalah. Nah, begitu. Sama juga orang-orang yang mendakwa dia daripada keturunan Nabi itu tidak menjadikan dia tu lebih daripada yang lain. Tak lebih. Cumanya
Dari segi nasab tu ada lah, tapi dari segi amalan dia tetap. Dan masalahnya tuan-tuan sekalian, minta maaf lah, kalau kita ramai orang mendakwa dia ni keturunan Nabi, kalau dia betul-betul keturunan Nabi, ataupun kalau dia kata dia tu Said contohnya orang dia kata Said ni mana keturunan Nabi, Sayyid, dia tak boleh ambil tu bring, dia tak boleh. Kalau susah dia tak boleh terima zakat, sebab dia keturunan Nabi, Ahlul Bait, mana boleh ambil harta sedekah. Dia tak boleh makan sedekah dengan zakat, tak boleh. Hadiah tak apa, siapa nak beri hadiah ke dia? Hadiah tak apa, zakat tak boleh. Pernah Saidina Hasan makan buah kurma sedekah di Masjid Nabawi, Masjid Nabi tu. Nabi korek, walaupun cucu dia tu kecil, dia korek. Buat ini tidak halal bagi kami, kata Nabi SAW. Sebiji kurma, budak-budak makan, biar makan lah. Ada kita tak, budak-budak dah, Nabi korek. Sebab dia harta kurma sedekah, bukan kurma hadiah. Tak boleh. Jadi kalau nak mengaku tuan Nabi, kena kaya dulu. Kalau tidak, kalau beratur ambil bering tu, tengok di IC saya, kena beritahu. Kan ni kena beritahu, cik ni tak boleh ambil bering ni, sebab ini bantuan untuk orang susah. Bukan hadiah tak, bantuan. Nah, kemudian tuan sekalian, berdoa untuk mereka dalam selawat dan salam atas Rasulullah SAW dengan mengucapkan wa alihi, dan untuk keluarganya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu untuk keluarga Nabi SAW, termasuklah isteri, cucu, anak isteri, anak, menantu dan cucu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok Ahlul Bait, cucu Nabi, anak Saidina Osman ada dengan Ruqayyah, namanya Abdullah, tapi hampir tidak disebutkan orang. Kemudian anak Zainab, yang lepas kita dah bincang bulan lepas tu, anak Zainab, anak Nabi SAW yang kahwin dengan Abu Al-As Rabi'ah, Abu Al-As bin Rabi'ah. Ada dua orang, Ali dan Umamah, cucu Nabi juga, sempat berperang dengan Nabi SAW. Dan Umamah ni Nabi sayang, cucu perempuan sulung. Ali cucu lelaki sulung. Ali ni Nabi pelihara, Nabi jaga, Nabi didik dengan tangannya sendiri. Dia minta kebenaran daripada anak dia tu Zainab. Tak. Hampir tidak ada dalam sejarah. Yang ada Hasan Husain. Dalam selawat pun Hasan Husain. Mungkin ada orang buat lawak, dia kata, ustaz, kalau kita nak selawat, nak sebut panjang-panjang, banyakkah cucu Nabi, lambat selawat habis. Dah lain sebut tak apa. Masuk Abdul Qadir Jalani pun sebut. Apa kena mengena Abdul Qadir Jalani? Ini masalah. Tak. Apa tu tuan, kena Ahlul Bait ni. Sebab kalau tak kena Ahlul Bait, dia menyebabkan pincang agama. Sebab apa? Sebab agama ni kebanyakannya yang melibatkan masalah-masalah rumah tangga dan dalaman, dia lahir, dia terbit, diriwayatkan daripada keluarga Nabi SAW, terutama sekali isteri-isteri Nabi SAW. Jadi kalau pincang Ahlul Bait, maka pincanglah agama kita. Kalau rosak Ahlul Bait, rosaklah agama kita. Sama juga sahabat. Kalau sahabat tu tak betul, tak. Ramai sahabat yang murtad selepas Nabi wafat, hanya 2-3 orang je tak murtad. Jadi riwayat yang ambil sekarang ni pada Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar semua tak betul. Jadi betul ke tidak apa kita buat? Dia kesan dia besar, kesan dia melibatkan akidah, sah batal, ibadat kita, cara kita ni buat ni betul ke tidak sekarang ni. Sebab tu bila pertikaikan Ahlul Bait, maksud saya Ahlul Bait Ahlussunnah lah, Ahlul Bait Ahlussunnah ni isteri Nabi termasuk, Sayyidina Osman pun termasuk, tak.
Bukan Fatimah, Ali, Hasan, Hussein je. Semua sekali anak beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mencintai orang soleh di kalangan mereka, bergaul dengan mereka, membela mereka, yang ahlul bait ni, berbuat baik kepada mereka, menjaga perasaan mereka, sebab mereka adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha dekat dengan mereka dan mengikat hubungan dengan mereka, baik menikah ataupun menikahkan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok anak cucu Muawiyah ni menikah dengan anak cucu Sina Ali, tak ada masalah. Banyak tuan-tuan, saya boleh buktikan. Anak cucu Sina Ali pakak menikah dengan anak cucu Muawiyah. Tok perang, cucu pakak menikah, munasabah ke tidak? Ada kalau berlaku di Gombak ni, tok dia bergaduh, cucu pakak menikah. Lepas tu hari kat menikah tu, tok pakak bertumbuk dalam masjid. Tak munasabah tu, tak munasabah. Sebab itulah tuan-tuan, lebih baik kita terima Sina Ali dengan Muawiyah bukan bergaduh, khilaf ijtihad. Siapa yang mengapu di sebalik persengketaan itu, di sebalik persengketaan yang berlaku tu? Ini puak-puak munafik, puak-puak Khawarij, puak-puak yang mendakwa cintakan Sina Ali, Syiah. Puak-puak ni kerja. Kenapa dilupakan peranan dalang-dalang ni? Yang timbulnya kalau bergaduh Muawiyah, Sina Ali. Tapi anak cucu bakal menikah. Bahkan Muawiyah dengan Sina Hussein, masa dia jadi khalifah, dia bagi 3,000 dirham sebulan pencen kepada cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak cucu 3,000 sebulan bagi pencen. Ada pernah sekali terlambat bagi pencen, terlambat bayar, terlambat hantar, Muawiyah gandakan 3 kali ganda, 9,000 dirham Muawiyah hantar. Pasal lambat hantar. Sayang dia kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, masa Fatimah radhiyallahu anha pergi minta harta pusaka peninggalan Nabi, kata Fatimah radhiyallahu anha, wahai Abu Bakar, apa pandangan kamu sekiranya kamu mati? Apa yang akan berlaku pada harta kamu? Maka kata Abu Bakar, akan diwarisi oleh anak-anakku. Maka kata Fatimah, aku macam mana? Tu ayat soalan orang bijak. Dia tak kata nak pergi minta harta pusaka, dia soal dulu. Kata Fatimah, aku macam mana? Kata Abu Bakar, la nur rasulma tarakna sedekah. Yang Nabi tinggal tidak jadi pusaka kecuali jadi sedekah belaka. Fatimah pun balik. Tapi hadis tu digoreng oleh musuh-musuh sahabat. Dia kata Abu Bakar buat sendirilah hadis tu, tamak harta lah, nak ke dia harta, macam-macam. Padahal kalau Abu Bakar buat hadis tu, yang rugi Abu Bakar juga. Pasal apa? Anak dia kan isteri Nabi. Jadi Aisyah tak dapat harta Nabi. Memang tak dapat pun sebab bukan pusaka. Hafsah rugi juga kalau Sayyidina Umar bersekongkol dengan Sayyidina Abu Bakar pakat buat hadis. Pasal Hafsah pun isteri Nabi juga tak dapat juga. Yang peliknya bila Ali radhiyallahu anhu menjadi pemerintah, Sayyidina Ali pun tak ambil harta tu beri pada cucu-cucu Nabi. Sepatut kalau dia jadi pemerintah, ambil lah harta tu beri pada cucu Nabi. Pasal harta tu harta pusaka. Sayyidina Ali pun tak buat. Kenapa tak kritik? Ini kerja-kerja musuh. Tapi kalau kita baca secara mendata, kita tak nampak Sayyidina Ali tak buat gitu. Tapi tuduhan-tuduhan terhadap sahabat-sahabat dan ahlul bait, terutama sekali isteri Nabi ni macam-macam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kata Sayyidina Abu Bakar, Abi, macam mana dengan kami? Kata Fatimah radhiyallahu anha, kata Abu Bakar, aku akan lebih mengutamakan keluarga Nabi daripada keluargaku sendiri. Sebab tu walaupun tak dapat harta pusaka, tak apa. Kata Abu Bakar, aku lebih suka mengutamakan keluarga Nabi daripada keluargaku sendiri. Sebab tu. Tapi yang tu tak di-highlightkan, tak diketengahkan ayat tu.
Sayyidina Umar ambil cakna sangat dengan isteri-isteri Nabi. Bukan saja sebab anak dia tu isteri Nabi Hafsah, semua sekali isteri Nabi, termasuklah Hafsah, termasuklah Aisyah dan yang lain-lain. Isteri Nabi yang mula-mula wafat selepas Nabi wafat ni Zainab ya. Lepas tu yang lain-lain lambat. Hafsah lambat, Aisyah lambat, Aisyah lambat. Semua ni dijaga oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan mereka sangat-sangat menghormati. Abu Hurairah kata, antara lain ditulis oleh Dr. Muhammad Ramdhani, dia kata Abu Hurairah, tidak pernah sekalipun di kalangan kami sekiranya bermasalah tentang hadis Nabi SAW, lalu kami pergi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, kecuali kami dapat penyelesaiannya. Abu Hurairah tu orang banyak dah riwayat hadis. Abu Bakar sendiri pun kalau ada masalah rumah tangga, pergi jumpa Aisyah, tanya, pernah tidak berlaku kepada kamu dengan Rasulullah SAW dalam hal-hal begini? Lalu Aisyah cerita, selesai masalah. Sikit-sikit Aisyah, sikit-sikit Aisyah. Hak tu orang tak suka sangat dengan Aisyah. Yang Syiah tak suka sangat, yang benci sangat. Orang Syiah ni ada satu perayaan menyambut kematian Aisyah. Ada satu dia ikat belok, ada dalam YouTube tu kan. Dia ikat belok, dia tulis. Saya lupa lama tak tengok YouTube, saya download lagi tu. Dia ikat belok, dia tulis. Dia tulis apa? Dia tepuk tangan pasal Aisyah mati, dia tepuk tangan. Suka sangat Aisyah mati, tepuk tangan. Budak-budak pun berjoget, nyanyi, tepuk tangan Aisyah mati. Ikat belok, ikat naik ke langit. Tulis ikat. Ada satu perayaan. Ini penyakit tuan-tuan, penyakit. Nah, kemudian membela dan berkorban untuk mereka, yakni untuk ahlul bait ini, menjauhkan bahaya dari mereka, menyebut sifat-sifat dan kebaikan mereka. Mereka adalah golongan yang diharamkan menerima zakat. Ini ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat daripada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu sampailah zaman kerajaan Bani Abbasiyah, Imam Ahmad bin Hanbal telah dihukum oleh Mutawakkil sebab masalah Quran ini makhluk. Dia disebab sampai terlucup seluar, tapi Allah tutup pandangan orang, tak nampak aurat dia. Kemudian bila dia dimaafkan, bila dia diampunkan, Mutawakkil pun minta maaf dengan dia. Dan dia kata, aku sejak daripada dulu lagi memaafkan kamu, sebab kamu adalah keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait. Mana anak Bani Abbasiyah, Abdullah bin Abbas, anak beranak Abdullah bin Abbas ni termasuk Ahlul Bait Nabi SAW. Haram makan zakat. Imam Ahmad jahat, Mutawakkil pukul dia, aku sudah maafkan kamu lama dah, sebab kamu adalah keluarga Nabi SAW. Bukan maknanya boleh buat jahat, dia tetap berdosa, tapi ulama menghormati keluarga Nabi SAW sampai dia kata begitu. Nah, dah lama dah aku maafkan, cuma dia kata aku nak cemeti tu, aku nak, dan bila aku mati nak dikafankan sekali dengan aku. Ini sebagai bukti pengorbanan aku terhadap kebenaran. Benar sebut tuan-tuan, sayangnya orang alim ni kepada Ahlul Bait. Apa lagi sahabat? Banyak tuan-tuan cerita-cerita sahabat yang menghormati Ahlul Bait ini. Banyak. Termasuklah Muawiyah yang orang kata gedebel Samsin jahat dalam sirah. Duk lawan, perang. Sangat baik dengan Ahlul Bait. Hasan pernah pergi ke rumah Muawiyah sama. Muawiyah duduk bawah. Mari. Tanya apa yang boleh dibantu. Ada apa? Tanya selalu. Terus tanya. No. Dan tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah. Sejarah je masalah. Nah, kemudian tuan yang terakhir sekali, bersungguh-sungguh menasihati orang yang tidak soleh. Bersungguh-sungguh menasihati orang yang tidak soleh dari kalangan mereka, yang ini musuh-musuh Islam, yang dengan lemah lembut dan kasih sayang kepadanya. Bersungguh-sungguh menasihati orang yang tidak soleh di kalangan Ahlul Bait, dari kalangan mereka, dari kalangan Ahlul Bait, ya, dengan lemah lembut dan kasih sayang kepadanya, mengajaknya kepada jalan Ahlul Bait yang baik-baik lagi suci,
dan istiqamah mereka di atas syariat Nabi Muhammad SAW, serta hati dan lisan mereka terbebas dari kebencian dan caci maki terhadap para sahabat dan generasi sesudah mereka. Itu tanggungjawab, tuan-tuan. Sebab tu saya, biarlah orang tak nak dengar pun, saya akan bercakap tentang sirah. Biar orang baik, tak ada kerja lain, cerita Nabi, cerita sahabat. Biar, tak apa. Tak ada orang, kita balik. Tak macam seorang gila pula. Tapi nak sebut, tuan-tuan sekalian, kena, itu tanggungjawab. Tanggungjawab. Larang, tegur orang yang menghina Ahlul Bait, tanggungjawab. Apalagi orang yang mengkambing hitamkan Ahlul Bait untuk kepentingan peribadi. Lepas tu tuan-tuan tengok tu, minta maaf lah kalau ada orang terekat. Ada hak betul pun ada, hak tak betul pun banyak. Terekat ni kalau sikit-sikit Syahid, sikit-sikit anak beranak Nabi, sikit-sikit, itu bukan sandaran hukum. Dia sandaran hukum ni syariat. Sikit-sikit Habib. Habib bukan sandaran hukum. Sandaran hukum ni syariat. Tuan-tuan tengok ada satu YouTube, dia berqasidah. Ni di sebuah negara jiran kita, berqasidah, tiba-tiba dia bangun. Syekh ni bangun, janggut sampai perut panjang. Dia bangun, dia buat macam ni, macam mempersilakan orang duduk. Lalu orang lain pun bangun, terpinga-pinga bangun. Tadi tak bangun masa qasidah, tiba-tiba bangun. Habis berqasidah, dia pun cerita. Dia kata, tadi saya bangun sebab saya nampak Nabi SAW dan Jibril serta rombongannya datang ke majlis kita. Ambil. Yusuf Qaradawi tak pernah cerita gitu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, sandaran hukum bukan peribadi, sandaran hukum adalah syariat, Quran dan hadis Nabi SAW, bukan syekh. Sebab itulah Dr. Ihsan Ilahi mati kena bom, orang Pakistan. Dia buat satu buku yang sangat dimusuhi oleh orang tarekat dan orang Syiah. Dia buat persamaan di antara tarekat sesat dengan Syiah. Sama. Hak ni percaya pada imam, hak ni percaya pada syekh. Wahyu masih turun pada imam, wahyu masih turun, bukan wahyu, dia panggil apa nama, ilham masih turun pada syekh. Ni syekh imam. Batu kebanyakan tarekat jarang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, jarang sampai kepada Sayyidina Umar, jarang sampai kepada Sayyidina Uthman, kebanyakan sampai kepada Sayyidina Ali. Batu Ali tu orang paling jadi karamallah, padahal tidak begitu pun. Bukan maksud Sayyidina Ali tidak mulia wajah dia tetap mulia, cuma gelaran itu. Jadi tuan sekalian, marilah kita sama-sama ambil cakna terhadap sahabat-sahabat Ahlul Bait Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang yang Nabi sebut, peringat 3 kali, uzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kamu tentang anak beranak, supaya kita tidak tercemar lidah kita, perasaan kita, hati kita terhadap keluarga Nabi SAW, dan secara tidak langsung menyebabkan kita berdosa kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja yang baik dari Allah Ta'ala dalam saya sesuai dengan falbat taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wal aqibatu lil muttaqin wal zalimin. Allahumma iftah lana fi dunya rizqana wa bi jafatil mursalin wa ala ashabi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.